أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى أن تكونوا دوما في حفظ الله تعالى ورعايته. Baik, jadi pertemuan pada hari ini Ustaz tak nak panjangkan sangat, dan kalau ikutkan seperti mana Ustaz dah maklumkan sebelum ni, untuk kelas yang kali ini, kelas yang ketiga, Ad-Darsu Al-Thalith, sana'khudhu syai'an ma yata'allaq bil-hudur, yakni apa yang berkaitan dengan para hadirin. Jadi sebelum ni kita dah ambil tentang apa itu konsep dan juga makna al-khutabah, yakni dari sudut istilahnya, secara asasnya ulama meletakkan maknanya adalah fannu musyafahatil jumhur liiqna'ihim aw istimalatihim. Suatu seni, satu ilmu dan pengucapan awam, sama ada untuk meyakinkan mereka terhadap satu perkara yang ingin kita sampaikan ataupun untuk menarik minat mereka. Jadi itu secara asas itu adalah konsepnya. Jadi bila sebut sebelum ni Ustaz sebut bila berkaitan dengan al-khutabah, kita tak lari daripada dua komponen yang utama, iaitu orang kata ni orang yang memberi penyampaian, iaitu al-khatib, dan juga al-mustami'un, iaitu para hadirin. Jadi sebelum masuk lebih detail, pengarang kepada tulisan Fannul Ilqa' Ar-Ra'i', iaitu Dr. Tariq As-Suaidan ini, dia ingin membawa kita kepada tajuk yang mana yang kita nak masukkan hari ini, yang utamanya adalah berkaitan dengan at-takhtib, iaitu perancangan. Jadi bila kita nak masuk ke dalam suatu penyampaian, tak kisahlah penyampaian sebenarnya, bila kita belajar tentang Fannul Ilqa' Ar-Ra'i' ni, kita belajar tentang penyampaian, kita tidak hanya bercakap tentang seni ini dalam bahasa Arab sahaja. Hatta kalau kita nanti antum insya-Allah satu masa nanti MTTNP akan dedahkan antum kepada masyarakat, mungkin pada tahun yang ketiga atau tahun yang keempat. Jadi antum kena akan datang, kena belajar macam mana aku nak berhadapan dengan masyarakat, macam mana nak menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Sebab ada satu rakaman video saya tengok daripada Dr. Tariq As-Suaidan. Dia kata orang yang berilmu sebenarnya ramai. Orang yang berilmu, hatta dia kata itu di konsep di negara dia, tak silap Ustaz, UAE, Al-Imarat. Tapi kalau kita berbalik kepada tempat kita di Malaysia sekalipun, kita mempunyai sebenarnya para asatidzah yang ramai, yang berilmu, namun tak ramai yang boleh menarik minat masyarakat apabila dia bercakap. Disebabkan ada beberapa perkara yang mungkin dia tidak dapat kuasai ataupun dia tidak sedar, yang mana dia perlu kuasai supaya sebab bila dia masuk dalam kancah dakwah, kancah penyampaian, jadi ada beberapa perkara yang dia kena ambil cakna. Jadi hari ini saya nak terangkan tentang apa yang Dr. Tariq As-Suaidan sebut di dalam at-takhtib, perancangan, iaitu yang pertama berkaitan dengan al-hudur, kehadiran, ataupun al-hadirin, iaitu al-mustami'un, para hadirin yang berada di hadapan kita, penonton, pendengar kita. Jadi bila kita sebut tentang perkara penyampaian ni, al-hadirun adalah orang yang paling penting. Sebagaimana bila seorang pemimpin, bila dia naik ke atas pentas kepimpinan, bila dia bercakap, dia kena menampakkan yang penting itu adalah rakyat. Siapa rakyat? Rakyat adalah orang yang mendengar apa yang dia cakap. Jadi sebagaimana kita sebagai pendakwah, tak kisah dalam bahasa Arab ataupun di dalam bahasa Melayu, yang paling penting adalah orang di hadapan kita.
Jadi Ustaz pun ada perkara tertarik. Nanti Ustaz akan kongsikan satu review terhadap satu rakaman Dr. Tariq Suhaidan ni. Dia kata sebenarnya bila sebut tentang penyampaian, isi kandungan kita tu tak sampai 5% pun boleh mempengaruhi jemaah yang berada di hadapan kita ataupun yang para hadirin. Yang mempengaruhi adalah gaya bahasa kita dan juga body language kita, pergerakan kita. Kalau kita terover pergerakan, akan mendatangkan rasa macam tak senang duduk pada hadirin. Kalau kita kurang bergerak, maka mendatangkan bosan pula kepada orang yang mendengar. Jadi benda tu kata Dr. Tariq, dia kata kita memang sebagai pendakwah kena belajar cara penyampaian supaya orang yang mendengar, sebab yang penting adalah orang yang mendengar. Nama pun Fanul Khatabah, macam saya kata tadi, Fanul Musyafahati Al-Jumhur, seni berucap di hadapan orang awam. Li'idna'ihim adalah untuk meyakinkan mereka terhadap apa yang kita nak sampaikan, terhadap sesuatu objektif penyampaian kita. Tapi bila mana kita punya penyampaian itu tak sampai, maka objektif tak tercapai. Jadi kalau untuk kelas ini sebenarnya kita akan mula daripada muka surat 35 sampai dalam muka surat 40 tak silap Ustaz. Jadi tak banyak pun. Cuma hatta sebenarnya Dr. Tariq Suhaidan di dalam bukunya ini boleh dikatakan agak detail. Dia bagi maklumat. Sebagai contoh perkara yang pertama, muqaddimat wa qawaid ammah, pendahuluan dan juga beberapa qawaid, beberapa formula yang penting untuk diaplikasikan oleh orang yang ingin menyampaikan suatu perkara yang nak jadi khatib. Yang pertamanya, dia kata apabila kita dijemput oleh satu tempat untuk memberikan penyampaian ataupun ceramah ataupun tazkirah ataupun forum, tak kisah apa juga bentuk, katanya yang pertama, i'rif al-munazzamah ar-ra'iyah wajma' kull ma yumkinuka min ma'lumatin anha. Kena berkenalan dengan institusi yang memanggil kita. Tak kisah sama ada masjid ke, surau ataupun jabatan swasta, tak kisahlah, mana-mana tempat ataupun institusi yang memanggil kita untuk memberi penyampaian, maka dia kata kita kena mengambil tahu tentang institusi tersebut. Yang pertama. Yang kedua, is'alid da'in limadha ikhtaruq. Tanya orang yang menjemput kita, kenapa pilih saya? Sebab kita ada ramai pilihan untuk orang bagi tazkirah. Kalau dekat Pahang ni saja, kita ada kita ada ramai sebenarnya para asatizah. Tapi bila organisasi ataupun institusi tersebut memilih kita, jadi antara soalan yang kita kena tanya, kenapa saya? Kemudian yang ketiga, is'alhum hal satakunu antal mutahaddithul wahid am satatahaddathu dhimna kawkabatin minal mutahaddithin. Tanya pula, adakah kita seorang saja yang akan memberi penyampaian ataupun para penyampai ataupun panel akan ada 2-3 orang dalam bentuk forum sebagai contoh. Jadi kena tahu, sebabnya benda itu akan memberi impak kepada kita punya perancangan untuk penyampaian. Kalau kita seorang je yang memberi penyampaian, ada cara kaedah dia. Kalau kita ada 2-3 orang, malah ada orang lebih hebat daripada kita berada di pentas yang sama, maka kita punya perancangan penyampaian pun kena berbeza. Dan yang keempat, dia kata is'alhum, tanya mereka, man sayahdur watlub ma'lumatin, siapa yang akan hadir. Ni apa yang agak yang penting kat sini lah. Siapa yang sebenarnya akan hadir? Orang yang hadir tu background mereka macam mana? Dia orang ni ada orang basic tentang agama ke ataupun tak ada basic langsung ke? Jadi benda tu kita kena gali dan cari sendirilah. Sebab benda ni, 4 perkara ni sangat penting yang akan memberi impak kepada penyampaian kita. Kemudian dia kata thumma amal ala jami' ma'lumatin 'ala al-hudur ma'mura'at tadi. Dia kata sambil kita mengambil maklumat tentang hadirin, kita kena mengambil cara tentang beberapa perkara. Yang pertama sekali, dia kata bila sebut tentang hadirin ni,
لا تشكل انطباعا مسبقا عن الجمهور الذي تعرفه بل اجمع معلومات واسأل كثيرا. Jangan kita, walaupun contohlah macam kalau para asatizah turah sebagai contoh, kami dah biasa bagi tazkirah dekat beberapa tempat yang lain. Jadi kata dia, kalau hatta walaupun kamu ni dah berpengalaman banyak kali memberi khutabah, penyampaian terhadap macam-macam institusi, hatta walaupun begitu sekalipun, tetap bila ada suatu jemputan yang baru, kena ambil cakna terhadap background hadirin. Sebab apa? Sebab dia kata pada poin yang kedua tu, la yujad jumhuran mutasyabihan walidhalik 'adil khutbatak hasbal jumhur. Sebab dia kata tak ada istilah hadirin tu sama dengan hadirin sebelum ni. Pendengar kita ataupun orang yang yang mendengar ceramah kita, tak ada istilah orang yang sama. Hatta kalau tempat yang sama sekalipun, contohlah kalau macam jemputan daripada masjid yang sama seminggu ataupun sebulan sekali. Jadi tempat yang sama, betul tak? Tapi orang yang datang mendengar tak semestinya orang yang sama. Jadi disebabkan itulah sangat penting setiap kali bila kita nak memberikan penyampaian, kena check background jemaah. Yang ketiga kata dia, ihras ala mura'atil qa'idah al-dhahabiyah fil khatabah, syakkil hadithak hasba jumhurik. Dia kata kena tanam ada satu kaedah, satu formula di dalam penyampaian. Dia kata dia, syakkil hadithak, bentuk penyampaian kamu hasba jumhurik, berdasarkan jemaah yang ada yang mendengar kamu. Jangan ikut kita punya cara dan kaedah kita, jangan ikut tabiat kita. Kita tengok, kaji dan background jemaah, baru kita susun penyampaian kita. Nombor 4, i'arif mada ma'rifatil jumhur bil mawdu' wa syakkil hadithak wa mawdu'ak waffiq ma'lumatihim. Ketahuilah tentang jemaah, kita kena ambil cakna dan tahu tentang sejauh mana pengetahuan jemaah tentang tajuk yang kita nak bagi. Sebab macam ustaz pun beberapa macam ustaz ada setengah tempat ustaz mengajar tentang solat. Jadi setiap jemaah ustaz tak sama. Ada yang background dia memang background yang dah ada ilmu, ada background dia memang tak ada langsung basic tentang agama. Jadi macam mana ustaz nak bezakan penyampaian terhadap dua, dan antum pun akan datang macam tu, akan terdedah dengan pelbagai background jemaah. Jadi kena buat kajian. Idza kana al-jumhur mukhalifan li ra'yik fahaddid mada ikhtilafihim wabda' bi nuqat al-ittifaq. Ini kata dia, kalaulah dalam kita punya jemaah tu ada yang tidak bersetuju dengan penyampaian kita, dengan idea kita, maka kita kena detailkan tentang apa yang kita biasa dan apa yang kita setuju, dan kita mula dulu dengan apa yang kita setuju. Jadi maksudnya dia kata, jangan kita bila orang ada benda dia tak setuju dengan kita, jangan kita terus direct cakap awak tak setuju, saya pun tak setuju dengan awak. Tak boleh. Jadi bila seorang penyampai duduk atas pentas, lebih-lebih lagi bila dia buat di atas nama dakwah, dia bawa nama agama, maka jauhlah dia kena ada sifat halim yang mana Ustaz dah pernah maklumkan sebelum ni. Tengok balik video tentang analisis Ustaz tentang khutbah Sayyidina Umar, iaitu Ustaz ada sebut tentang halim. Idza kana al-mawdu' muhaddadan musbaqan fabda' bihi thumma intaqil lima yunasibu al-jumhur. Kalaulah tajuk yang diberikan, kita tengok tajuk tu, jumhur pun dah tahu tentang tajuk tu, tapi kita rasa kita punya insting kata tak sesuai tajuk ni dengan jemaah, dengan hadirin. Jadi kata Dr. Tariq, relax dulu, ambil masa, guna dulu tajuk yang sedia ada. Bila kita dah mula masuk ke dalam tajuk penyampaian kita, perlahan-lahan tarik jemaah kepada perkara yang sesuai dengan background mereka. Sebab kadang-kadang ialah orang yang yang menguruskan ataupun mengaturkan sesuatu program, dia tak sama dengan orang yang hadirin.
boleh jadi orang yang mengaturkan program tu dia tak tahu, dia sendiri pun tak buat kajian tentang background jemaah yang akan hadir, malah dia buat tajuk yang tidak bersesuaian dengan jemaah yang hadir. Jadi akhirnya bila kita sebagai penyampai, kita ingatkan dengan tajuk yang diberi itu sesuai dengan jemaah. Bila kita datang, kita tengok, kita buat kajian, kita kata alamak, tajuk ni tak sesuai dengan jemaah. Tapi jemaah sebenarnya dia datang, dia dah ready dengan tajuk tersebut. Jadi macam mana kita nak tune balik supaya sesuai dengan mereka. Jadi kata Dr. Tariq, sabar dulu, guna dulu tajuk yang sedia ada, selepas daripada itu baru perlahan-lahan tarik kepada tajuk yang sesuai dengan background mereka. Kemudian i'rif ma alladhi yudayyiqul jumhur wa 'alijhu bihadarin. Kata dia, ketahui tentang apa yang boleh membuatkan jemaah rasa tidak selesa dengan tajuk, contoh tajuk tersebut membuatkan jemaah tak selesa. Jadi perlahan-lahan cuba perbaiki, orang kata ni, cuba elak daripada perkara yang mereka tak suka itu. Tapi jangan nampak sangat lari. Tapi katanya kat sini wa'alijhu bihadari, dengan perlahan, dengan lembut, dengan berhati-hati, supaya tak nampak sangat yang kita sebenarnya cuba lari tajuk daripada tajuk yang mereka tidak selesa. Ta'akkad min taghtiyati ihtiyajatil jumhur qabla tarkiz 'ala an-nuqat allati turidu isalaha. Jadi dia kata ambil tahu dulu ataupun kenal pasti dulu tentang perkara yang boleh menyelesaikan hajat mereka. Sebab jemaah ni, orang yang datang mendengar penyampaian kita, dia datang untuk mendengar sesuatu yang mana boleh yang boleh mengqadakkan hajat mereka. Jadi mereka of course orang yang datang mendengar ni, contoh kalau kita buat majlis ilmu, jadi orang yang datang tu dia nak ilmu, disebabkan masalah dia, contoh dia jahil tentang kalau kita buat daurah tentang wanita sebagai contoh, fiqh haid, fiqh tentang haid. Jadi wanita yang datang tu, of course dia datang dalam keadaan dia nak tahu tentang permasalahan haid, yang mana sebelum ni mungkin dia tak tahu, jadi dia nak tahu. Jadi kita selesaikan dulu perkara yang jemaah perlu, baru kita bagi poin yang mana kita nak sampaikan. Dan last sekali dia kata yajib, bukan yang tu bukan poin penjelasan. Okey, muka 37 tu, tengok yang bawah, al-asla at-tahdhiriyah al-thamaniyah. Ini soalan 8. Ni 8 soalan yang penting, yang kritikal. Kita kena tanya tentang diri kita, dekat diri kita terlebih dahulu sebelum kita mulakan penyampaian. Yang pertama, ini soalan ni maksudnya anda ada tazkirah, ada kuliah, ada apa-apa ilqa ataupun bentuk khutabah, hatta khutbah Jumaat ke sebagai contoh. Sebelum kita bagi ready tentang 8 perkara ni, kita tanya pada diri kita dulu. Yang pertama, man sayahdur, siapakah yang akan hadir? Yang kedua, kaifa a'rif ma'lumatin anhum, bagaimana saya boleh mendapatkan background maklumat tentang mereka? Yang ketiga, kam ya'rifun 'ala al-mawdu', sejauh mana mereka mengetahui tentang tajuk yang akan disampaikan. Yang keempat, hal yakhtalifuna ma'i, adakah mereka berbeza pendapat dengan saya? Boleh jadi kita datang satu forum tersebut, kita datang dalam situasi kita pembangkang terhadap tajuk yang akan disampaikan. Jadi kalau dalam situasi yang macam tu, macam ni kita nak handle. Kemudian yang kelima, ma mauqi'i bainal mutakallimin, kalau ada ramai panel, jadi kita kena tahu posisi kita sebenarnya di mana. Sebab sekarang panel ada contoh 2-3 orang. Jadi setiap daripada panel tu mesti ada posisi tersendiri. Kenapa penganjur jemput kita? Penganjur kita mesti ada sesuatu yang dia nak dengar daripada kita, yang tidak ada daripada panel-panel lain. Yang tu kita kena kenal pasti. Yang keenam, hal lil makani atharun alai, adakah tempat tu boleh memberi kesan kepada saya? Boleh jadi tempat tu kita tak selesa, kita tak dapat memberikan penyampaian yang terbaik. Boleh jadi disebabkan sama ada tempat, suasana ataupun jemaah itu sendiri. Yang ketujuh, mal wad' as-siyasi, apakah suasana politik
Maksudnya dekat sini, dekat dalam tempat tu, siapa bukan politik, maksudnya politik politik negara. Dia maksud dia politik kat sini, ada politik kawasan tempat tu. Siapa orang yang paling atas, paling tinggi? Siapa orang rendah sikit? Siapa orang yang rendah lagi? Siapa orang rendah lagi? Supaya bila kita dalam pengucapan kita, kita memberikan kelebihan kepada orang yang ada kelebihan. Nu'til fadla liman lahu fadlun. Dan nombor 8, hal hunaka dhurufun khassah yajibu mura'atiha. Adakah di sana suatu suasana yang tertentu yang mana wajib untuk kita ambil cakna dan ambil berat. So boleh jadi tempat tu tempat yang lain daripada suasana kita. Macam contoh, kalau kita dijemput untuk memberi kuliah atau tazkirah kepada banduan, ataupun kuliah atau tazkirah kepada polis, ataupun kuliah dan tazkirah kepada askar dan lain-lain, yang mana background mereka bukan background agama. Jadi bila kita pergi kat tempat tu, ada perkara yang kita sesuai untuk cakap, ada yang tak sesuai untuk cakap. Jadi sebab tu dia kata kena tempat tu saya perlu jaga suasana tertentu ataupun tak perlu, ataupun tempat tersebut, minta maaf mungkin hanya mengamalkan satu bentuk pandangan parti politik, yang mana bila sebut tentang pandangan yang lain, mereka takkan boleh terima. Jadi kalau ada benda-benda macam tu, kita kena jaga. Dan doktor lepas tu dia buat contoh-contoh yang tulisan kecil-kecil tu kan, namuzaj tahlil al-jumhur, contoh macam ni kita nak detailkan tentang jemaah kita, tentang orang para hadirin. Banyak contoh dia bagi, manhum jumhuri al-asasi, siapakah jemaah asas yang akan datang, pendengar yang akan datang. Maya ma'lumati anhum hadis. Jadi ada lebih kurang 10 soalan yang perlu ditanya, yang berkaitan dengan detail terhadap jumhur, terhadap jemaah yang akan mendengar kita. Dan juga pada nombor 3 tu dia kata atharu hajmul jumhur, kesan kuantiti jemaah yang ada di hadapan kita. Kalau jemaah tu tak ramai, macam mana kita punya apa dia punya expectation, dan apa yang mungkin akan jadi kesan, dan apakah tindakan kita yang sepatutnya. Dan kalau jemaah tu lebih besar daripada yang dijangka, so apakah tindakan kita? Dia tulis kat sini, kalau tengok muka 39 tu, jumhurun solid, kalau jemaah yang kecil, jumlah yang kecil, dia kata aqal min khamsatin wa 20, kalau kurang daripada 25 orang. Macam Ustaz bagi kat antum lah, antum lebih kurang 25 orang kan, 25 orang ke bawah, dia kata itu satu jumlah yang kecil. So macam mana ekspektasi kita dan apakah tindakan kita? Kalau jumhurun kabir, kalau jemaah tu ramai, contoh kita buat satu forum yang mana melibatkan mungkin ratusan ataupun ribuan jemaah yang berada di hadapan kita. Jadi apakah expectation awal dan apakah tindakan yang perlu kita buat? Katanya kat sini, kalau jemaah kecil, apa yang kita expect adalah intibahun akthar, kita boleh bagi fokus yang lebih. Kemudian amthilah kathirah, kita boleh bagi contoh yang lebih daripada. Sebab contoh kalau macam kita nak bagi suatu penyampaian, bila kita boleh fokus kepada jemaah yang kecil, jadi kita boleh fokus untuk bagi dia lebih faham. Nak bagi lebih faham, kadang-kadang kita kena bagi lebih banyak contoh. Jadi dia kata kat sini amthilah kathirah, kita boleh ambil masa untuk bagi banyak contoh supaya jemaah lebih memahami apa yang kita nak sampaikan. Kemudian dia kata apa yang perlu tindakan daripada kita sebil jami' an tariqil ain, bila jemaah tu tak ramai. Jadi kita kena membuat interaksi dengan mereka dengan menggunakan mata. Sebab benda ni agak susah. Contoh kalau jadi khutbah Jumaat, jemaah yang ada ratusan. Jadi macam mana kalau macam contoh, kalau Ustaz sebagai khatib, macam mana Ustaz nak pandang seorang-seorang? Itu tak susah. Tapi dia ada cara dia nanti pada poin yang kedua. Jadi kat sini dia kata kalau jemaah tu tak ramai, tazkirah yang kecil, kelompok yang kecil, cuba pandang muka, cuba berinteraksi dengan pandangan mata. Kemudian dia kata poin yang kedua, kalau berkaitan dengan jumhurun kabir, jemaah yang ramai, antara benda kita expect dah sarahan akbar. Kata ni tempat tu akan jadi lebih luas, hamsun ma'al jar, dan boleh jadi mereka ni akan banyak berbisik, bercakap dengan orang sebelah.
Ini memang selalu berlaku dan terjadilah. Tak perlu kata jemaah yang ramai. Atau ustaz bila bercakap dengan tu 25 orang pun ustaz bercakap sekejap seorang bercakap situ, sekejap seorang bercakap kat sini. Lepas tu kadang-kadang kalau ustaz masuk, ustaz akan senyap dia kat dalam kelas sampailah antum senyap. Sebab kalau tak edit, kalau ustaz bercakap antum pun bercakap, memang tak edit. Dua-dua tak dapat benefit. Jadi dia kata tindakan yang perlu kita ambil adalah ta'akkad min qadratil jami' ala ru'yatik. Pertama sekali ambil cara terhadap adakah dalam ramai-ramai tu semua boleh tengok kita. Penglihatan mereka terhadap kita tu, perbuatan kita, body language kita sangat penting. Lebih-lebih lagi kata ni orang yang duduk dekat belakang. Kemudian dia kata irbit lakhis karir an-nuqat al-muhimmah lil tahafuz ala tarkizihim. Dia kata banyak kan orang kata ni buat poin yang penting, banyakkan buat ringkasan rumusan dalam percakapan kita. Jangan terlampau banyak macam tadi kan. Kalau jemaah sikit kita boleh buat contoh yang banyak, tapi bila tak ramai ni cuba pendekkan poin. Seboleh yang mungkin. Kemudian banyak ulang contoh perkara yang sama. Sebab bila jemaah terlampau ramai, boleh jadi ada yang fokus, ada yang tak fokus. Jadi boleh jadi dia nak fokus tapi kawan dia pula mengganggu. Jadi kalau kita hanya sekadar kita cakap sekali lalu, boleh jadi dia tak dengar, akhirnya manfaat kurang. Jadi banyakkan mengulang. Ini sebenarnya pun dalam Al-Hadith Nabawi, dalam apa yang Nabi SAW bawa pun, kaedah Nabi SAW pun memang lebih kurang macam tu. Memang bukan ada masanya Nabi akan ulang beberapa kali supaya benefit, manfaat itu dapat kepada para sahabat. Begitu juga macam kita, bila kita berada dalam satu jemaah, kita kena menilai, kena buat penilaian terhadap jemaah yang kita ada. Dia tajuk ni sebenarnya untuk puan ni dia tak perlulah detail sangat sampai nak kena buat soalan tu semua. Sebab bila sampai satu masa nanti sebenarnya, bila antum dah biasa, memang benda ni akan jadi mudah bila dah selalu memberi penyampaian. Namun macam saya cakap, dan macam Dr. Tariq cakap tadi, walaupun kita dah biasa, tak boleh ambil ringan, tak boleh ambil remeh terhadap perkara ni. Walaupun dah biasa memberi tazkirah, tetap setiap kali kita bagi penyampaian dan pengucapan, kena buat orang kata ni, kena buat penilaian terhadap kita punya jemaah dia terlebih dahulu. Kita kena tahu, kita kena ambil detail maklumat tentang mereka, supaya kita tak terlepas pandang perkara yang penting, dan supaya kita tak lebih cakap benda yang tak penting untuk mereka dengar pun sebenarnya. Jadi itu sebenarnya poin yang ringkas. Saya harap ada perkara yang baiklah untuk dapat pada hari ini. Yang mana yang tak faham, contoh ada perkataan yang antum baca daripada muka 35 sampai muka 40, ada yang tak faham. So boleh tanya Ustaz sama ada dekat ruangan komen dekat YouTube ni ataupun kat dalam grup Telegram. InsyaAllah sebab saya pun tak dapat nak cover semua. Tapi tajuk ni memang sebenarnya penting bab hadirin. Jadi itu saja untuk hari ini, sependek yang mungkin Ustaz cuba buat, insyaAllah. Alhamdulillah, itu saja untuk video kali ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Naltaqi fi video al-qadim insya Allah.